Salam sejahtera dan terima kasih karena sudi menonton video pembentangan ini. Untuk video pembentangan kali ini, kami akan membentangkan tugasan kumpulan kami dalam modul SCCG 3143 Kemahiran Komunikasi Kepengurusan. Dan untuk tajuk tugasan kami pada kali ini adalah berkaitan dengan isu komunikasi di Jabatan Kesihatan Negeri Sabah ataupun secara ringkasnya JKNS. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri dan juga ahli-ahli kumpulan yang berada dalam kumpulan ini. Nama saya Medkatu Simpong dengan nomor metrik 276525. Ya, seterusnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Miguel Kiansan, nomor metrik 276519. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazmir bin Samir, nomor metrik 276531. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Rizwan bin Martin, nomor metrik 276685. Salam sejahtera, saya Veronica Berman, nomor metrik 276720. Salam sejahtera, nama saya Dono Anak Douglas, nomor metrik 276491. Alright, untuk isi kandungan di dalam pembentangan ini adalah termasuklah yaitu bahagian yang pertama adalah bahagian pengenalan, yang kedua kami akan berkongsi latar belakang Jabatan Kesehatan Negeri Sabah, yang tiga adalah isu-isu berkaitan JKNS, dan seterusnya adalah permasalahan komunikasi kepengurusan yang dihadapi di JKNS. Dan yang kelima, kami akan mengongsikan SWOT analisis kami, yaitu strength, weaknesses, opportunity, dan juga threat. Dan seterusnya kami akan membentangkan berkenaan dengan objektif program peningkatan amalan komunikasi di JKNS. Yang seterusnya adalah rancangan komunikasi JKNS. Dan yang terakhir kami akan membuat serba sedikit kesimpulan berkenaan dengan isu ataupun permasalahan yang dihadapi di JKNS lah. Alright. Untuk bahagian pengenalan, komunikasi adalah asas interaksi manusia dan memainkan peranan yang amat penting dalam pelbagai tetapan. Ini termasuklah juga antara individu dan juga organisasi. Komunikasi yang berkesan dalam pengurusan adalah penting. Pertama, ia memupuk pemahaman dan kejelasan di kalangan ahli pasukan, memastikan bahwa semua orang ataupun individu berada di halaman yang sama mengenai matlamat, tugas, dan jangkaan, sekaligus membantu mengelakkan salah paham, konflik, dan kesilapan akibat salah tafsir maklumat. Yang kedua, kepentingannya adalah ia memainkan peranan dalam proses pembuatan keputusan, membolehkan pemimpin dalam menyampaikan visi, strategi, dan arahan kepada anggota di bawah. Right? Dan yang ketiga adalah komunikasi yang berkesan dalam pengurusan boleh meningkatkan penglibatan dan juga semangat kerja berpasukan. Kerana pekerja yang berasa didengari, dihargai, dan bermaklumat lebih berkemungkinan untuk bermotivasi, produktif, dan committed terhadap peranan mereka. Tugasan ini menumpukan mengenai isu komunikasi di Jabatan Kesihatan Negeri Sabah ataupun secara ringkasnya JKNS, dan kami akan menganalisis faktor serta menyediakan perancangan komunikasi bagi mengatasi isu berkaitan komunikasi dalam organisasi ini. Alright. Untuk latar belakang Jabatan Kesihatan Negeri Sabah pula, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah bertanggung jawab menyelia perkhidmatan penjagaan kesihatan di seluruh negeri Sabah. Sebagai agensi penting dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan di negeri Sabah, JKNS bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program Kementerian Kesihatan dalam pembekalan perkhidmatan perubatan, kesihatan, dan juga pergigian. Matlamat utama jabatan ini adalah untuk meningkatkan taraf kesehatan rakyat di negeri Sabah agar mereka dapat mencapai dan mengekalkan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif. Dan untuk visi JKNS pula, untuk menjadikan setiap individu, keluarga, dan masyarakat
di negeri Sabah prihatin dan melibatkan diri dalam penjagaan kesehatan dengan tujuan untuk membentuk masyarakat yang sehat dan juga sejahtera. Oke, seterusnya. Oke, seterusnya saya akan menerangkan isu-isu berkaitan dengan Jabatan Kesehatan Negeri Sabah. Sebagaimana yang dijelaskan, Jabatan Kesehatan Negeri Sabah mempunyai 24 hospital dan 340 klinik kesehatan, dan apabila salah satu cawangan di bawahnya mengalami sebarang isu, maka Jabatan Kesehatan Negeri Sabah akan turut terlibat, memandangkan jabatan ini berperanan sebagai ibu pejabat dan pengurusan teratas berpusat di jabatan ini. Antara isu yang pernah berlaku ialah yang pertama seperti berlaku kekeliruan dalam pemberian obat kepada pesakit, seperti yang pernah berlaku di klinik kesehatan Faedah Sahabat Dahad Datu, di mana pegawai perubatan tersalah memberikan obat kepada pesakit. Kekeliruan ini berlaku disebabkan buku rawatan pesakit bercampur dengan buku rawatan lain, menyebabkan kekeliruan kepada pegawai perubatan dalam pemberian obat. Kes kedua ialah yang pernah mendapat perhatian negara, melibatkan seorang pegawai perubatan di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah yang didakwa bertindak tidak profesional dan kasar terhadap pesakit. Dakwaan ini termasuk kelewatan dalam pemberian rawatan, di mana seorang pesakit mengadu bahawa beliau tidak dirawat selepas lebih dari 2 jam tiba di ward kecemasan. Selain itu, pesakit juga mendakwa bahawa dia dilayan dengan kasar oleh seorang pegawai perubatan apabila bertanya mengenai giliran dipanggil, menyebabkan perasaannya terganggu dan juga pesakit lain turut menunggu. Manakala isu yang ketiga ialah kegagalan Jabatan Kecemasan dan Trauma pihak hospital dalam memberikan diagnosis dan rawatan yang tepat. Keadaan ini disebabkan kekurangan pakar dan peralatan dan kemudahan perubatan, menyukarkan lagi Jabatan Kesehatan Negeri Sabah dalam memberikan rawatan yang tepat kepada pesakit. Dan seterusnya saya serahkan kepada rakan saya yang lain. Saya akan membentangkan mengenai permasalahan komunikasi. Yang pertama, permasalahan komunikasi di Jabatan JKNS ialah ketidakjelasan dalam komunikasi hierarki antara pengurusan atasan dan bawahan. Ini terjadi sekiranya pihak atasan tidak memberi arahan yang betul kepada pihak bawahan. Kedua adalah perhubungan interpersonal yang lemah antara kaki tangan kesehatan dan pesakit atau antara kaki tangan sendiri boleh menyebabkan ketidaksefahaman, konflik dan kegagalan dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti. Ketiga, ketidakcaknaan dalam komunikasi antara JKNS dan masyarakat. Ini boleh terjadi sekiranya pihak JKNS tidak dapat menyampaikan maklumat yang tepat kepada pihak masyarakat. Dan yang keempat adalah kegagalan komunikasi transaksi yang boleh menyebabkan isu kesalahan dalam rekod pesakit sehingga menyebabkan kesilapan dalam memberikan obat. Hal ini terjadi sekiranya di dalam rekod transaksi tidak direkod dengan betul dan pemberian obat tidak dapat diberikan dan sejarah pesakit mendapati kesalahan. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada rakan seterusnya. Oke, terima kasih rekan seperjuangan atas penjelasan mengenai permasalahan komunikasi. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT yang telah kami buat untuk Jabatan Kesehatan Negeri Sabah khususnya. Oke, kita pergi kepada yang pertama yaitu kekuatan, strength. Yang mana yang pertama ini JKNS berada di bawah Kementerian Kesehatan yang memiliki kuasa yang besar untuk mengambil tindakan dan memperbaiki isu-isu yang berlaku di dalam perkhidmatan kesehatan. Seterusnya, kekuatan bagi JKNS juga yaitu pengarah JKNS juga berperanan sebagai
juru cakap yang profesional bagi pihak JKNS serta mewakili kesemua pihak. Yang ketiga adalah kekuatan dalam kesadaran dan tindakan proaktif yang diambil oleh pihak berkuasa JKNS untuk menjalankan siasatan menyeluruh terhadap isu-isu komunikasi yang timbul dalam perkhidmatan mereka. Oke, seterusnya kita pergi kepada kelemahan yaitu weakness. Dari segi komunikasi atas ke bawah yang tidak jelas berikutan hierarki JKNS, yang mana pegawai atasan arahan yang diberikan kepada pegawai bawahan itu kurang jelas. Kemudian kelemahan yang kedua adalah permasalahan di antara komunikasi interpersonal dan juga sikap tidak profesional pegawai perubatan. Seterusnya komunikasi yang kurang jelas, yang mana komunikasi ini berlaku di antara pihak pengurusan dan pegawai perubatan, terutama sekali dalam aspek rekod kesehatan pesakit. Kemudian yang ketiga adalah peluang, opportunity, memperkenalkan sistem komunikasi yang teratur dan efisien, termasuk penggunaan perisian yang memudahkan pertukaran maklumat dan juga penilaian pesakit di antara pasukan perubatan. Yang kedua, melaksanakan program latihan secara khusus yang difokuskan pada keterampilan komunikasi, termasuk aspek-aspek seperti empati, pendengaran aktif, dan juga penggunaan bahasa yang mudah difahami oleh pesakit. Oke, yang ketiga, program kesadaran awam dan sesi dialog masyarakat setempat. JKNS dapat mengadakan program kesadaran awam dan juga sesi dialog dengan masyarakat setempat untuk mendengar pandangan dan juga cadangan mereka mengenai cara-cara untuk meningkatkan komunikasi di antara pesakit, pegawai perubatan, dan juga pengurusan kesehatan. Oke, yang terakhir adalah ancaman, threats. Oke, yang pertama adalah ancaman terhadap integriti dan juga reputasi JKNS akibat daripada persepsi masyarakat tentang kegagalan dalam menangani isu komunikasi dan ketidakjelasan hierarki yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap JKNS dalam menyediakan perkhidmatan kesehatan yang berkualiti kepada masyarakat. Yang kedua adalah ancaman keselamatan dan kesejahteraan pesakit. Ancaman ini boleh mengakibatkan kegagalan dalam diagnosis, rawatan, serta meningkatkan risiko komplikasi kesehatan yang serius terhadap masyarakat. Dan yang terakhir adalah tindakan undang-undang atau tindakan disiplin. Ancaman ini ditujukan terhadap tindakan undang-undang atau tindakan disiplin terhadap pegawai perubatan yang tidak mematuhi garis panduan komunikasi dan etika profesional yang boleh menyebabkan kekurangan kaki tangan atau ketidakstabilan dalam pasukan perubatan JKNS. Itu adalah hasil analisis SWOT berdasarkan isu-isu yang berlaku dalam perkhidmatan JKNS. Seterusnya saya serahkan kepada rekan seperjuangan. Terima kasih kepada rekan seperjuangan. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan objektif program peningkatan amalan komunikasi di JKNS, yaitu terdapat 3 objektif. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai perubatan, di mana kepentingan komunikasi yang efektif dengan pelanggan secara jelas, empati, dan berkesan. Objektif yang kedua yaitu memperkuatkan kemahiran komunikasi interpersonal bagi pegawai perubatan melalui latihan dan kursus bagi meningkatkan kepercayaan dan mengurangkan konflik komunikasi. Dan objektif yang ketiga yaitu mewujudkan prosedur dan garis panduan komunikasi yang jelas dan telus di peringkat hospital bagi memastikan penyampaian maklumat yang konsisten, tepat, dan sensitif kepada keperluan pesakit dan keluarga. Seterusnya,
pembentangan ini akan diteruskan oleh rekan seperjuangan saya. Terima kasih daripada rakan saya. Saya ingin menerangkan mengenai rancangan komunikasi di dalam JKNS. Dasar komunikasi berteraskan prinsip keterbukaan, ketulusan, keberkesanan, dan rasa hormat. Prosedur untuk komunikasi lisan dalam JKNS adalah penting untuk memastikan penyelarasan yang berkesan di kalangan jabatan kaki tangan jabatan. Analisis plan komunikasi Jabatan Kesihatan Negeri Sabah menekankan 3 komponen penting untuk menangani cabaran komunikasi dengan berkesan. Pertama, dasar dan prosedur komunikasi yang jelas mewujudkan garis panduan untuk ahli kaki tangan mengurangkan salah faham dan meningkatkan kecekapan. Dasar ini menggariskan standar komunikasi, saluran dan protokol, menetapkan jangkaan yang jelas dan memudahkan amalan komunikasi yang berkesan dalam JKNS. Kedua, pengurusan konflik berstruktur dan proses membuat keputusan adalah penting untuk memupuk persekitaran kerja yang positif dengan melaksanakan prosedur dan ketetapan. JKNS boleh mengurus konflik secara kondusif, menggalakkan keterangkuman dan accountability. Begitu juga pembuatan keputusan berstruktur memastikan ketulusan dan kerjasama yang membawa kepada keputusan termaklum dan tepat pada masanya yang sejajar dengan matlamat organisasi. Akhir sekali, penggunaan alat komunikasi yang moden membolehkan pertukaran maklumat dan kerjasama yang lancar di kalangan kaki tangan JKNS. Manfaat teknologi memudahkan komunikasi masa nyata, perkongsian dokumen dan kerjasama maya mengatasi halangan terutama dalam organisasi besar atau ketentuan kerja jauh. Alat ini meningkatkan kecekapan komunikasi seluruh dalam JKNS, memupuk kesambungan dan kerja berpasukan di kalangan ahli kaki tangan. Ringkasnya, analisis tersebut menekankan kepentingan dasar komunikasi yang jelas, pengurusan konflik berstruktur dan proses membuat keputusan dan penggunaan alat komunikasi moden dalam menangani cabaran komunikasi dalam JKNS. Dalam kesimpulan pembentangan kami ini, secara keseluruhannya analisis menunjukkan bahawa keberkesanan komunikasi di Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS memerlukan pendekatan yang holistik yang meliputi komunikasi yang jelas, pengurusan konflik yang berstruktur dan proses membuat keputusan terbuka. Dengan memastikan dasar prosedur yang jelas serta penggunaan alat komunikasi moden, JKNS dapat meningkatkan kesedaran kesihatan, meningkatkan kepuasan pesakit dan memperbaiki hubungan dalam pasukan serta masyarakat. Yang ada gilirannya akan menyambung kepada kualiti perkhidmatan kesihatan dan kesejahteraan penduduk Sabah secara keseluruhan. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.